Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Amin dan juga kepada Dr. Jaya selaku penilai kepada kumpulan pembentangan 13. Okay, jadi nama saya adalah Muhammad Fatih bin Razali akan membentangkan hasil kertas cadangan penyelidikan yang telah saya hasilkan. Untuk pengetahuan Encik Amin dan juga Dr. Jaya, saya telah memilih model reka bentuk kajian jenis kajian kes di mana tajuk kajian saya ialah aktiviti pembelajaran secara maya dalam era pandemik COVID-19. Satu kajian kes terhadap guru pelatih sejarah di Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Okay, jadi di dalam pembentangan saya telah membahagikan kepada tiga bahagian utama, iaitu mengikut bab pertama pendahuluan, bab kedua tinjauan literatur dan juga bab yang ketiga pula ialah metodologi kajian. Okey, jadi di sini saya akan menerangkan dahulu bahagian bab satu. Okay, dalam bab satu 1.1 iaitu pengenalan, pembelajaran merupakan satu proses memperoleh ilmu pengetahuan ataupun kemahiran-kemahiran tertentu yang melibatkan perubahan tingkah laku individu secara berterusan. Jadi dapat kita fahami bahawa pembelajaran ini adalah sesuatu perkara yang dijalankan secara berterusan. Dan proses pembelajaran ini boleh kita dapatkan ataupun dilaksanakan menerusi dua kaedah, iaitu secara formal, iaitu di institusi pendidikan, misalnya sekolah ataupun di universiti, dan juga secara tidak formal, iaitu di rumah ataupun di kawasan kejiranan dan lain-lain. Namun, proses pembelajaran kini mula berubah disebabkan penularan wabak penyakit COVID-19 yang semakin hari kita lihat masih ada, semakin berleluasa. Jadi justru satu kajian berkaitan dengan amalan pembelajaran di era pandemik wajar dijalankan bagi melahirkan bakal-bakal guru sejarah yang berkualiti kelak. Jadi di sini saya telah meletakkan ataupun menetapkan beberapa masalah mengapa kajian saya ini dijalankan. Okey, jadi antara masalah utama yang diperoleh adalah daripada perspektif ataupun menerusi aktiviti pembelajaran secara maya. Okay. Antara masalah yang dapat dicari ataupun dikesan ialah ketiadaan peranti pembelajaran, masalah capaian internet, kekurangan kemahiran penggunaan teknologi, keruntuhan nilai-nilai murni, persekitaran pembelajaran yang tidak kondusif dan juga kehilangan motivasi pelajar untuk belajar. Jadi daripada masalah tersebut saya dapat menetapkan pula tujuan, objektif dan juga soalan kajian yang akan membantu saya untuk menjadi asas kepada proposal saya ini. Jadi tujuan kajian. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pengadaptasian kaedah pembelajaran guru pelatih sejarah di IPG KDA dalam suasana norma baharu dan keberkesanannya terhadap pencapaian akademik dan juga kualiti pembentukan jati diri bakal guru sejarah. Dan daripada tujuan tadi dapatlah saya simpulkan, saya bawa dia kepada tiga objektif. Iaitu yang pertama, mengenal pasti isu dan juga cabaran pembelajaran secara maya dalam kalangan guru pelatih sejarah dalam era pandemik COVID-19. Yang kedua pula, mengkaji strategi dan juga amalan pembelajaran secara maya dalam kalangan guru pelatih sejarah dalam era pandemik COVID-19. Dan yang ketiga, mengkaji keberkesanan amalan pembelajaran secara maya terhadap kualiti dan juga pencapaian akademik guru pelatih sejarah dalam era pandemik COVID-19. Dan soalan kajian pula dapat saya bina daripada objektif tadi, iaitu antaranya ialah apakah isu dan juga cabaran pembelajaran secara maya dalam kalangan guru pelatih sejarah dalam era pandemik COVID-19, apakah strategi dan juga amalan pembelajaran secara maya dalam kalangan guru pelatih sejarah dalam era pandemik COVID-19 dan juga sejauh manakah keberkesanan amalan pembelajaran secara maya ini terhadap kualiti dan juga pencapaian akademik guru pelatih sejarah dalam era pandemik COVID-19. Dan di sini di bahagian ini saya akan menerangkan pula kerangka konseptual kajian saya. Okey, di dalam kajian saya ini saya telah memilih satu teori, iaitu teori efikasi kendiri yang telah diperkenalkan oleh Albert Bandura. Okey, teori ini saya gunakan adalah untuk mengkaji sejauh manakah tahap motivasi dalam kalangan guru pelatih sejarah ini dapat mempengaruhi kaedah ataupun strategi mereka untuk belajar dalam era pandemik COVID-19. Okay, jadi berdasarkan model ini ataupun teori ini, terdapat 4 elemen utama yang dapat dibentuk. Antaranya ialah melalui pengalaman, pencapaian prestasi, tunjukkan lisan dan juga keadaan emosi. Okay, jadi keempat-empat elemen ini seterusnya akan membawa ataupun akan dikaji sama ada ia mempengaruhi cabaran, strategi ataupun implikasi guru pelatih sejarah ini dalam konteks pembelajaran maya. Skop dan batasan kajian pula. Okey, skop kajian saya ini lebih tertumpu kepada proses pembelajaran guru pelatih sejarah di IPG KDA dalam tempoh masa pandemik COVID-19. Dan ia berkaitan dengan isu pembelajaran secara maya ataupun online dan kemahiran menormalisasikan suasana pembelajaran norma baharu mengikut situasi perkembangan kontemporari. Jadi itu adalah skop utama kajian yang ingin saya kaji. Okey, bagi batasan kajian pula saya telah menetapkan subjek kajian saya ialah guru pelatih sejarah sahaja
dan guru-guru pelatih sejarah tersebut mestilah pelajar di IPG Kampus Darul Aman dan juga bilangannya akan terdiri daripada 5 orang subjek kajian sahaja. Ini adalah kepentingan kajian saya pula. Okey. Kepentingan kajian ini saya dapat bahagikan dia, dapat pecahkan dia kepada 3, iaitu guru pelatih sejarah, pensyarah dan juga pihak IPGM sendiri. Okey, kita lihat dahulu pada bahagian guru pelatih sejarah. Okey. Kajian saya ini bertujuan mempertingkatkan elemen kesiapsiagaan dan juga fleksibiliti dalam menempuhi cabaran alam pendidikan. Jadi apabila kajian saya ini mungkin ataupun akan dijalankan nanti, ia dapat membantu guru pelatih sejarah untuk mengetahui tahap kesediaan mereka untuk mengikuti CPDP pada setiap masa tanpa mengira situasi tertentu. Dan juga guru pelatih sejarah juga kajian ini dapat memperkasa konsep pembelajaran kendiri sebab kalau kita lihat konsep pembelajaran cara maya ini lebih terjerumus kepada aktiviti kendiri sahaja. Okey, dari kepentingan untuk pensyarah pula, empati terhadap masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru-guru pelatih sejarah. Itu adalah tujuan ataupun kepentingan mengapa kajian saya ini dapat membantu pensyarah untuk mengatasi masalah yang berlaku dalam kajian saya ini. Dan juga pensyarah juga dapat bertindak proaktif untuk mengubah kaedah pengajaran lama kepada pengajaran yang bersesuaian. Okey, bagi pihak IPGM pula, pihak IPGM pula perlu membina maklumat khusus yang relevan dengan situasi semasa. Contohnya, kita lihat berkaitan dengan pembelajaran maya ini. Kalau kita lihat, contohnya RMK itu mestilah relevan dengan arus semasa. Janganlah bersifat seperti tradisional. Dan juga PJM juga perlu mengenal pasti perisian pembelajaran yang boleh diseragamkan dan juga dikembangkan. Contohnya macam Google Classroom lah. Penggunaan Google Classroom ini dapat membantu pelajar, guru pelatih sejarah untuk mengikuti CPDP dengan lebih mudah dan berkesan. Dan di sini ialah definisi operasional pula. Okey, di sini saya telah menggunakan 5 istilah utama dalam kajian saya iaitu pembelajaran secara maya, pandemik, guru pelatih sejarah dan juga motivasi. Okey, pembelajaran ialah satu proses perubahan dari segi tingkah laku seseorang individu yang kekal dan statik disebabkan oleh pengalaman-pengalaman yang diperoleh. Manakala pembelajaran secara maya pula ini adalah proses mendapatkan ilmu tanpa sempadan dan juga batasan tempat dan waktu. Okey, pandemik. Pandemik ialah satu kejadian sejenis penyakit di mana bilangan kes yang berlaku dalam satu tempoh terdekat melebihi kadar biasa secara mendadak di kebanyakan negara di seluruh dunia. Okey, guru pelatih sejarah pula ialah guru mata pelajaran sejarah yang masih belajar di peringkat IPG dalam beberapa tempoh masa tertentu mengikut program yang telah ditetapkan. Dan yang istilah yang terakhir iaitu motivasi bermaksud rangsangan tindakan yang mendesak manusia untuk membangkitkan minat terhadap sesuatu tujuan. Selesai untuk bab 1. Okey, dalam bab 2 pula iaitu berkaitan dengan tinjauan literatur, saya telah merujuk beberapa kajian lalu dan daripada kajian tersebut saya dapat petik dia ataupun saya dapat gunakannya untuk jadikan sebagai panduan untuk menghasilkan kajian saya. Okey, antaranya ialah seperti dalam penulisan Mahathir Khalid 2021, konsep pembelajaran secara maya telah diperkenankan bagi memastikan setiap guru pelatih tidak keciciran dan juga dapat mengikuti proses pembelajaran dengan mudah tanpa batasan ruang dan waktu. Okey. Dan menurut Muhammad Faiz, Siti Nur Azlina, Salma Amiruddin dan juga Nurul Hudam Ahsan pada tahun 2020 dalam penulisan mereka berkaitan dengan aktiviti pembelajaran secara maya ini, antara medium yang boleh digunakan semasa aktiviti secara maya ini adalah seperti penggunaan aplikasi WhatsApp, Telegram, Google Classroom dan juga Google Meet. Jadi ini menerangkan akan medium yang boleh digunakan untuk menjalankan aktiviti PDP secara maya. Okey, walau hal yang demikian, masalah-masalah tetap sering timbul dengan proses pembelajaran maya, terutamanya dari segi tahap motivasi untuk belajar. Berpandukan pada penulisan Muhammad Azri dan Christina Gregory 2020. Jadi, berdasarkan 3 petikan utama ini, saya dapat gunakan dia, saya dapat rujuk dia untuk menghasilkan kajian saya ini. Jadi, bahagian yang seterusnya pula ialah pada pengenalan kajian kes. Okey. Kajian kes yang telah saya pilih ini merujuk kepada satu kaedah penyelidikan yang dijalankan bergantung kepada satu kes yang hendak dikaji. Di mana kajian tersebut bukan hanya melibatkan satu populasi sahaja tetapi dia melibatkan beberapa sampel yang diperlukan. Dan sampel yang diperlukan ini adalah dalam jumlah yang kecil sahaja. Pelaksanaan penyelidikan menerusi kajian kes, ia amat membantu pengkaji untuk memberikan tumpuan yang menyeluruh terhadap sesuatu kes yang dikaji. Sebab apa? Sebab dia dijalankan dalam jumlah yang kecil lah. Dan pengkaji dapat membuat pemerhatian terperinci dalam satu tempoh masa yang panjang dan sesuai. Sebab pemilihan jumlah sampel kajian yang agak kecil ini dapat memberikan banyak peluang kepada pengkaji iaitu saya untuk memfokuskan kepada mereka untuk menjalankan kajian dengan lebih terperinci. Okey, teori-teori kajian dan juga dapatan kajian. Okey, dalam bahagian ini saya telah memilih beberapa dapatan kajian
ataupun kajian-kajian lalu untuk menerangkan teori kajian yang saya telah pilih, iaitu teori efikasikan diri. Okey, dalam penulisan Muhammad Azhar Amatan dan juga Christina Gebrihan 2020 ini, teori yang telah mereka gunakan adalah teori efikasikan diri dan lebih menitik beratkan kepada efikasikan diri guru. Dan mereka menyatakan bahawa efikasikan diri guru ini berkait rapat dengan beberapa faktor demografi. Contohnya macam faktor umur, jantina dan juga bangsa. Jadi mereka mengkaji bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi tahap efikasikan diri guru. Dan hasil dapatan kajian mereka ini mendapati bahawa guru yang mempunyai tahap efikasikan diri dan efikasi mengajar yang tinggi dapat membuat jangkauan bahawa pelajar mereka akan berkembang maju dengan mencapai tahap sasaran yang ditetapkan. Jadi apabila guru mempunyai tahap efikasikan diri yang tinggi, maka pelajar yang akan diajar itu ataupun dihasilkan itu akan mendapat keputusan ataupun kemajuan yang amat berangsang. Okey. Okey, dalam teori kajian yang ditulis oleh Muhammad Fairuz Jafar, Syahizan Hassan dan juga Azalina Yusof di 2017, mereka juga telah menggunakan teori efikasikan diri. Itu di mana efikasikan diri manusia terdiri daripada 4 unsur. Itu pengalaman vicarious, pengalaman mastery, keadaan somatik dan juga pemwujudan sosial. Di mana setiap 4 unsur ini samalah dengan setiap unsur yang telah saya terangkan pada bahagian kerangka konsep itu tadi. Dan dapatan kajian mereka ini mendapati bahawa penglibatan pensyarah secara tidak langsung di dalam sesi kuliah dapat bertindak sebagai perancang ataupun penentu kepada perkembangan tahap motivasi guru pelatih. Okey, dalam kajian yang ketiga pula, iaitu kajian yang dikarang oleh Muhammad Zainal Abidin Cemut, Muhammad Amin Didi Abdul Rahman, Roh Chang dan juga Zahra Hussein 2018. Mereka di dalam penyusun mereka menyatakan bahawa sikap guru merupakan elemen paling penting dalam membentuk efikasikan diri menerusi hubungan antara sikap dan juga tindakan. Jadi, mereka menyatakan bahawa guru ataupun sikap guru adalah elemen yang paling penting dalam menentukan keberkesanan cara pengajaran mereka di dalam bilik ajar. Dan dalam dapatan kajian mereka, mereka mendapati bahawa guru pelatih yang bijak dan aspek pengurusan sendiri akan sentiasa berusaha untuk menjalankan sesuatu tugasan dengan lebih bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu matlamat yang diimpikan. Okey. Dalam fokus kajian pula, saya telah memfokuskan kepada dua bahagian, iaitu guru-guru pelatih dalam bidang pengkhususan sejarah pendidikan rendah, terutamanya dalam program PISMP Ambilan 2019 dan juga mereka yang belajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Jadi, dua inilah ataupun dua elemen ini adalah fokus utama kajian saya. Okey, seterusnya dalam bab yang ketiga pula iaitu metodologi kajian. Kita lihat dahulu pada bahagian reka bentuk kajian. Okey, reka bentuk kajian yang telah saya gunakan ini mengaplikasikan reka bentuk kajian kualitatif, iaitu kajian kes lah, di mana pendekatan kajian kes ini adalah bersifat deskriptif. Dan kajian ini tidak memerlukan bilangan subjek kajian dalam jumlah yang banyak. Seperti yang telah sebelum ini saya ada menyatakan bahawa penggunaan subjek kajian adalah dalam paras yang rendah sahaja. Okey. Persampalan. Okey, sampel utama kajian yang saya akan gunakan dalam kajian ini terdiri daripada 5 orang guru pelatih sejarah IPG KDA. Dan setiap subjek kajian tersebut akan dikenali sebagai guru pelatih 1, guru pelatih 2, guru pelatih 3, 4 dan juga 5. Dan subjek kajian yang akan dipilih juga akan terdiri daripada 3 orang guru pelatih lelaki dan juga 2 orang guru pelatih perempuan yang akan diambil secara rawak. Jadi, kita lihat pula kepada bahagian instrumen kajian. Okey, di dalam kajian ini saya telah menggunakan ataupun saya akan menggunakan 3 instrumen utama, iaitu pemerhatian, temu bual dan juga analisis dokumen. Jadi kita lihat dahulu pemerhatian. Okey, dalam pemerhatian ini saya akan menggunakan empat bahan ataupun 4 peralatan. Iaitu yang pertama ialah alat perakam ataupun kamera video. Okey, di sini saya akan merakam aktiviti kuliah secara segera, iaitu menerusi Google Meet dan juga secara tidak segera. Contohnya menerusi aplikasi WhatsApp, Telegram ke ataupun Google Classroom. Okay, dalam peralatan yang seterusnya pula, saya akan menggunakan borang catatan lapangan juga. Okey, borang catatan lapangan ini berfungsi untuk saya mencatat segala pemerhatian yang saya lihat ke dalam satu borang terhadap aktiviti PDP yang telah saya perhatikan sama ada secara segera maupun secara tidak segera. Okey, yang ketiga pula ialah senarai semak pemerhatian. Okey, jadi saya akan menyediakan satu senarai semak yang dibina berdasarkan tema-tema yang dibentuk di bawah objektif kajian supaya saya dapat menyemak ataupun menilai setiap aspek yang diperlukan memenuhi kriteria-kriteria yang saya perlukan. Dan peralatan yang terakhir ialah borang transkripsi data. Okay, borang transkripsi data ini saya akan lakukan pada peringkat akhir lah bagi memindahkan setiap data ke dalam bentuk teks yang lebih tersusun. Okey, seterusnya ialah instrumen temu bual. Okey, dalam temu bual ni saya juga akan menggunakan 4 peralatan utama. Okey, yang pertama ialah alat perakam dan juga kamera video lah. Yang ini saya akan merakam temu bual yang akan dilakukan secara formal
sebanyak sekali sahaja bersama dengan setiap subjek kajian. Dan untuk pengetahuan Encik dan juga Doktor, saya akan menjalankan temu bual melalui dua kaedah, iaitu temu bual secara formal dan juga temu bual secara tidak formal. Okey. Secara formal ni saya akan rakamlah, manakala yang tidak formal ni tidak perlu dirakam. Okey. Yang kedua pula ialah soalan temu bual. Okey, soalan temu bual ni juga saya akan bannerlah supaya dapat menjadi panduan kepada saya untuk bertanya kepada subjek kajian mengenai soalan-soalan yang perlu dijawab oleh mereka. Dan soalan ni dibina mengikut keperluan kajian dan disahkan oleh pakar, iaitu penelia saya lah. Okey, yang ketiga pula ialah borang catatan lapangan. Okey, borang catatan lapangan ni satu borang saya akan buat dan saya akan catatkan setiap butir-butir perbualan ke dalam borang tersebut supaya nanti saya dapat pindahkan maklumat tersebut ke dalam borang transkripsi data pula. Di mana borang transkripsi data ni saya akan pindahkanlah setiap maklumat tadi, setiap perbualan tadi ke dalam bentuk teks secara terperinci. Okey. Yang instrumen yang seterusnya pula ialah analisis dokumen. Okey, dan analisis dokumen ni saya akan gunakan lima ni lah dokumen, iaitu borang soalan selidik. Okey, borang soalan selidik ni saya juga akan bina dan diserahkan kepada setiap subjek kajian untuk menjawab item-item yang berkaitan. Yang kedua ialah fotografi. Okey, fotografi ni saya akan mengambil dan juga mengukur gambar-gambar berkaitan dengan segala aktiviti pembelajaran secara maya lah. Yang ketiga ialah perkeliling am. Perkeliling am ni mungkin saya akan ambil, saya cuba dapatkan daripada inilah pensyarah berkaitan dengan aktiviti pembelajaran secara maya daripada yang dikeluarkan oleh KPM, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang keempat ialah rancangan pengajian harian, itu RPH. Dan RPH ni saya boleh peroleh daripada pensyarah yang mengajar supaya saya dapat mengkaji bagaimana strategi yang digunakan oleh pensyarah untuk mengajar guru pelatih. Dan yang terakhir ialah lembaran kerja. Okay, lembaran kerja ni saya akan dapatkan daripada salinan guru pelatih sejarah lah. Contohnya macam nota-nota mereka, tutorial, kuis, pembentangan dan juga penulisan akademik. Jadi kita ke bahagian seterusnya pula, iaitu prosedur kajian. Okey, proses pertama yang saya akan jalankan ialah menentukan jenis dan tajuk kajian lah. Iaitu pada awal saya hasilkan proposal ni. Lepas tu saya akan mengenal pasti skop dan batasan kajian. Yang ketiga, menetapkan objektif kajian. Okey, bila saya dah ada objektif kajian, seterusnya saya akan mengenal pasti pula permasalahan kajian saya. Lepas saya dah dapat setiap objektif, masalah, jadi saya dapat menghasilkan kertas cadangan mengikut susunan yang telah ditetapkan. Lepas saya dah siapkan kertas cadangan, saya akan membina instrumen kajian dan melaksanakan kajian ke atas subjek kajian. Okey, apabila kajian telah dilaksanakan ke atas mereka, jadi saya akan mula mengumpul dan juga menganalisis data untuk memudahkan saya mendapatkan hasil dapatan dan juga perbincangan kajian tersebut. Bila saya dah dapat setiap data mentah tersebut, barulah saya akan membuat kesimpulan kajian dan juga menulis laporan akhir kajian di dalam bentuk Microsoft Word lah. Akhir sekali saya akan membuat pembentangan kajian. Okey, yang seterusnya ialah kesahan dan juga kebolehpercayaan. Okey, di dalam bahagian ini saya telah pecahkan pada 3 kaedah, iaitu triangulasi, pemerhatian jangka panjang dan juga pemeriksaan rakan sekerja. Okey, triangulasi ni adalah penggunaan 2 atau lebih kaedah yang digunakan untuk mengumpul data. Okey, jadi di sini saya telah menggunakan 3 instrumen lah, iaitu temu bual, pemerhatian dan juga analisis dokumen bagi meningkatkan kesahan dan juga kebolehpercayaan kajian saya. Okey, yang kedua pula ialah melalui pemerhatian jangka panjang. Okey, pemerhatian jangka panjang ini adalah saya akan memerhati sesuatu fenomena ataupun aktiviti PDP secara maya ya, yang dijalankan oleh guru pelatih sejarah secara berulang-ulang. Itu menerusi rakaman video supaya saya dapat mendapatkan maklumat yang lebih tepat. Dan yang terakhir pula ialah pemeriksaan rakan sekerja. Okey, di sini saya akan merujuk data ataupun berbincang dengan penulis saya dan juga rakan-rakan saya untuk mendapatkan hasil perbincangan ataupun dapatan kajian yang lebih menyeluruh daripada idea-idea mereka. Okey. Lepas saya dah buat kesahan dan juga kebolehpercayaan, saya akan membuat pengumpulan data pula. Okey, pengumpulan data ni akan dijalankan berpandukan pada 3 instrumen tadi lah yang telah saya rancang, itu melalui pemerhatian, membual dan juga analisis dokumen. Okey, pemerhatian ni saya akan merekodkanlah sekali ni, merekodkan rakaman video dan juga mencatat di borang catatan lapangan. Begitu juga dengan temu bual. Manakala bagi analisis dokumen ni lebih tertumpu kepada borang soal selidik dan juga pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan. Contohnya macam fotografi, perkeliling am, RPH dan juga lembaran kerja para guru pelatih sejarah. Dan yang terakhir ialah bahagian penganalisisan data. Okey, kaedah analisis data yang akan saya gunakan adalah kaedah tematik lah, berdasarkan kesesuaian instrumen pengumpulan yang telah saya pilih. Okey, tematik ni ialah suatu cara untuk memahami sesuatu melalui pendidikan yang mengandungi satu tema. Okey, jadi pendek katalah pendidikan saya ni dilakukan berpandukan kepada tema-tema tertentu
yang ditetapkan berdasarkan objektif yang telah saya tetapkan supaya saya dapat membuat satu hasil interpretasi data yang lebih mudah dan cepat. Jadi, ini adalah rujukan yang telah saya gunakan untuk menghasilkan pembentangan ini. Dan setakat itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.